وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah ada bagi kita nikmat iman yang Islam, bagi kita kesihatan masa lapang dapat kita kumpul sama-sama malam ini walaupun dah lewat malam dah, kita dapat kumpul meneruskan pengajian kita sekitar 20 masa-masa. Baik, kita sambung di muka surat 50. Sifat kudrah dan iradah bukti wahdaniyah Allah Ta'ala. Kudrah dan iradah, kuasa dan kehendak Allah Ta'ala bukti bahwasanya Allah Ta'ala ini Esa, Tuhan yang satu, tak ada dua bagi. Keesaan Allah Ta'ala boleh dibuktikan dengan dalil akal atau dalil naqli, dalil akli ataupun dalil naqli, sesuai dua pendapat yang dinyatakan oleh Imam Sanusi dalam petikan yang dimungkinkan sebentar tadi. Dalam akidah sebelum ini disebut Imam Sanusi mengatakan ilmu akidah, masalah-masalah akidah boleh dibagikan kepada tiga. Yang pertama, yang perlu berhujah dengan dalil akli, dalil akal, iaitu semua masalah tatawaqqafu sihhatul mu'jizati 'alaihi. Nasab mukjizat kerana Tuhan wujud bahawa boleh berlaku mukjizat. Nasab mukjizat kerana Tuhan berkuasa bahawa sah mukjizat. Kerana Tuhan berkehendak bahawa sah mukjizat. Kerana Tuhan berilmu bahawa sah mukjizat. Kerana Tuhan hidup bahawa sah mukjizat. Jadi sifat-sifat ini, wujud qiyam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyam bi nafsi, qudrah iradah ilmu hayah, ini semuanya perlu menggunakan dalil akal. Itu bahagian pertama. Bahagian mukjizat tak bergantung kepada hal ini. Ini boleh menggunakan dalil syar'i ataupun dalil naqli. Apa dia? Sama', basar, kalam, boleh menggunakan dalil naqli. Al-ghaibiyat, masalah ghaibiyat, itu boleh menggunakan dalil naqli, tak ada masalah. Ada satu bahagian lagi, setengah ulama kata boleh guna dalil naqli, sebahagian ulama kata boleh menggunakan dalil aqli. Jadi boleh guna dua-dua. Apa dia? Iaitu wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala. Kalaulah kita melihat dengan mengetahui sifat-sifat tadi, Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak, berilmu, hidup, dengan tahu sifat tersebut dah sah mukjizat, maka ketika itu bila sah mukjizat, sah syariat. Jadi kita boleh menggunakan nas syar'i untuk sebagai dalil untuk mengesahkan sifat wahdaniyah Esa Allah Ta'ala. Ada sebagian ulama mengatakan tak boleh macam tu, kerana pada hakikatnya mukjizat itu takkan berlaku melainkan kalau Tuhan itu satu. Jadi kena buktikan Tuhan itu satu dulu. Kalau mengikut mazhab ini, maka kita kena buktikan Tuhan satu dengan hujah akal dulu. Tuhan itu Esa, Tuhan wujud, berkuasa, berkehendak, berilmu, hidup, dan Tuhan itu Esa, barulah mukjizat boleh berlaku. Jadi kalau ikut mazhab ini, kena menggunakan dalil akli. Jadi pada wahdaniyah ada dua mazhab, ada dua pendapat. Ada kata boleh guna dalil akli, ada yang mengatakan boleh menggunakan dalil naqli. Ulama yang berpandangan bahawa keesaan Allah Ta'ala tak semestinya perlu terlintas dalam fikiran seseorang yang ingin mengesahkan kewujudan mukjizat, membolehkan penghujahan berdasarkan dalil naqli untuk menetapkan sifat Esa. Bagi mereka, bila orang tengok mukjizat, tak terlintas pun dekat akalnya, adakah Tuhan itu satu ataupun tidak. Bila dia tengok mukjizat, terus dia faham sifat tadi, wujud, qudrah, iradah, ilmun hayah, dan dia faham kerana ada sifat tersebut, maka sah mukjizat. Tak terlintas Tuhan itu satu ataupun tidak, maka ketika itu dia menggunakan dalil naqli, kerana dah sah dah mukjizat baginya, dah sah syariat baginya, dah sah wahyu baginya, maka dia menggunakan dalil naqli untuk membuktikan wahdaniyah Allah Ta'ala, iaitu firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalaulah ada di langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan selain Allah, nescaya binasalah kedua-duanya. Dia menggunakan dalil tersebut. Ulama yang melihat realiti, hakikat kejadian mukjizat dan kewujudan mukjizat pula berpendapat bahawa keesaan Allah Ta'ala adalah hal yang perlu. Ada sebagian ulama lagi kata hakikatnya mukjizat itu takkan berlaku melainkan kalaulah Tuhan itu Esa. Jadi hal ini perlu ditetapkan terlebih dahulu bagi mengesahkan kewujudan mukjizat. Ini kerana kewujudan mukjizat yang merupakan salah satu dari hal-hal yang baru, mukjizat yang bukan termasuk daripada hawadith, perkara yang baru, tidak akan wujud mukjizat tersebut jika terdapat lebih daripada satu Tuhan. Kenapa takkan wujud? Kerana ia akan membawa kepada percanggahan kehendak dan kekuasaan dua Tuhan atau lebih. Ini kita masuk dalam burhanut tamanu'.
Dalil yang digunakan oleh ahlul kalam untuk membuktikan bahawasanya tidak boleh ada banyak Tuhan. Kerana apa? Kalaulah ada banyak Tuhan, maka boleh kita andaikan Tuhan tu bercanggah pendapat. Boleh untuk Tuhan tu bercanggah pendapat. Kalau Tuhan boleh bercanggah pendapat, maka kedua-dua Tuhan takkan berlaku apa yang dia kehendaki, apa yang dia nak. Ketika itu dua-duanya jadi lemah dan akhirnya memustahilkan kewujudan mukjizat tersebut. Macam mana mukjizat itu mustahil sedangkan dia dah terjadi, dilihat oleh orang pada zaman tersebut dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Perbahasan inilah yang dikenali di sisi ahli kalam dengan nama dalilut tamanu'. Gambarannya seperti berikut. Kalau kita gambarkan ada dua Tuhan, Tuhan A dengan Tuhan B. Yang A berkehendak nak wujudkan Zaid. Tamanu' apa maksudnya? Daripada al-man'u. Al-man'u cegah, tamanu' maksudnya saling mencegah. Dua Tuhan, dua-dua nak perkara yang berbeza pada satu perkara yang sama. Zaid, kita katakan seorang lelaki namanya Zaid. Tuhan yang pertama kata dia nak jadikan Zaid pada ketika sekarang. Tuhan yang kedua kata dia tak nak jadikan Zaid pada ketika sekarang. Kalaulah kedua-duanya Tuhan, maka wajib kedua-duanya berkuasa mutlak. Kuasa mutlak maksudnya apa? Tak ada halangan bagi kuasanya. Apa sahaja perkara yang harus boleh untuk dia jadikan. Tuhan yang A kata nak wujudkan Zaid, boleh. Tuhan yang B kata tak nak wujudkan Zaid pun boleh. Tak ada yang boleh menghalang. Kalau kedua-duanya Tuhan, kedua-duanya kena berkuasa mutlak. Kalau kedua-duanya Tuhan, kedua-duanya kena berkehendak mutlak. Kehendaknya tak terikat dengan orang lain. Tak perlu dia dapat muwafaqah, tak perlu dia dapat persetujuan Tuhan yang lain baru dia boleh wujudkan. Kalau perlu, maka ada keperluan kepada yang lain, dia dah jadi lemah. Jadi kalau kita andaikan dua Tuhan, maka dua-duanya kena berkuasa mutlak. Dua-duanya kena berkehendak mutlak. Dia boleh berkehendak apa yang dia nak. Kalau boleh berkehendak apa yang dia nak, maka kita boleh gambarkan dua Tuhan berkehendak dua perkara yang berbeza pada satu benda yang sama. Tuhan yang A kata nak wujudkan Zaid, yang B kata tak nak wujudkan Zaid pada waktu yang sama. Ini gambar tamanu', saling mencegah, saling menghalang. Yang satu kata nak wujudkan Zaid, yang kedua kata tak nak wujudkan Zaid. Sekarang kehendak Tuhan yang mana yang jadi? Kalaulah kehendak Tuhan yang A jadi, yang B tak jadi, maksudnya Zaid wujud, ketika itu yang B bukan Tuhan sebab dia lemah. Kalau yang B jadi, Zaid tak wujud, maka yang A lemah sebab kehendak dia tak jadi. Kalau satu jadi, salah satu tak jadi, yang tak jadi itu lemah, sedangkan kita kata dia Tuhan, maka yang kedua pun Tuhan juga. Al-hukmu ala syai'in hukmun ala mithlih. Hukum bagi satu perkara, hukum bagi yang sama dengannya. Kalau yang ni Tuhan ni lemah, yang ni pun lemah juga, tak boleh jadi Tuhan dua-dua. Tak boleh wujud dua Tuhan. Boleh tak kalau jadi dalam masa yang sama kedua-dua kehendak, Zaid wujud dan tak wujud dalam satu masa yang sama? Tak boleh juga. Wujud dan tak wujud dalam satu masa yang sama pun tak boleh. Boleh tak kehendak dua-dua Tuhan tak jadi? Kalau dua-dua Tuhan tak jadi, lagi jelaslah lemah, bukan Tuhan. Jadi apa kebarangkalian sekalipun yang kita sebut, tak boleh untuk ada dua Tuhan, kerana dia bawa kepada hal yang mustahil. Jadi ketika itu wajib Tuhan tu satu saja. Dia yang berkehendak mutlak, dia yang berkuasa mutlak. Tak boleh ada banyak Tuhan. Ini yang disebut di sisi ahli kalam dengan dalilut tamanu', saling menghalang, saling mencegah. Ada satu lagi disebut sebagai dalilut tawafuq, iaitu saling sepakat. Yang A kata nak jadikan Zaid, yang B pun kata nak jadikan Zaid juga. Saling sepakat. Yang saling sepakat pun tak kena juga. Sebab apa? Kalaulah A tu perlu sepakat daripada B, perlu persetujuan daripada B, berarti A lemah. Kalau B perlu persetujuan A, berarti lemah. Kalau saling perlu persetujuan, berarti dua-duanya lemah. Jadi kalau sepakat pun menunjukkan lemah, kalau bercanggah pun menunjukkan lemah juga. Jadi bila kita sebut kalau ada dua Tuhan, sama ada sepakat ataupun bercanggah. Kalau sepakat jadi lemah, kalau bercanggah pun jadi lemah. Akhirnya tak boleh untuk ada dua Tuhan. Jadi hanya ada satu Tuhan saja, iaitu Allah Ta'ala sahaja. Ketika ini hanya ada tiga keberangkalian yang boleh terjadi. Kehendak Tuhan A dan B berlaku serentak, ataupun kedua-duanya tak berlaku, ataupun kehendak salah satu Tuhan berlaku manakala kehendak yang satu lagi tak berlaku. Ketiga-tiga keberangkalian ini tak logik dan tak boleh diterima oleh orang yang waras, yang ada akal, yang sihat. Keberangkalian yang pertama, iaitu kedua-duanya berlaku serentak, tak boleh diterima kerana Zaid tak boleh wujud dan tak wujud dalam satu masa yang sama. Keberangkalian yang kedua juga jelas tak boleh terjadi kerana sebab yang sama pada keberangkalian yang pertama. Kehendak dua-dua Tuhan itu tak berlaku.
Kalau tak berlaku kehendak kedua-duanya, yang A kata nak wujud, apa yang jadi? Yang jadi sebaliknya, dia wujud. Yang B kata nak dia wujud, yang jadi sebaliknya dia tak wujud, pun bawa kepada wujud dan tak wujud dalam masa yang sama. Mustahil juga. Kebarangkalian yang ketiga, salah satu jadi, satu lagi tak jadi. Mustahil kerana jika salah satu daripada dua Tuhan tersebut tak mampu melakukan apa yang dikehendakinya, bererti dia tak berkuasa mutlak. Bererti apa yang menghadkan dan menentukan ruang lingkup, bererti ada Tuhan yang lain yang menghadkan dan menentukan ruang lingkup kekuasaannya. Ada yang membataskan dia. Bila ada yang membataskan dia, dia bukan Tuhan. Dengan erti kata lain, dia tidak berkuasa, bahkan dia lemah dan berada di bawah kekuasaan yang lain. Jika dia Tuhan, bermakna hukum kelemahan dan keterbatasan kuasanya itu juga ada bagi Tuhan yang satu lagi, kerana mereka berdua adalah Tuhan. Kaedah tadi, al-hukmu ala syai'in hukmun ala mithlih. Jadi hukum yang ada bagi satu Tuhan sudah semestinya ada bagi Tuhan yang sama dengannya. Akhirnya betul kan tu, akhirnya kedua-dua Tuhan dihukum lemah. Bagaimana Tuhan boleh lemah dan dipaksa mengikut perintah yang lain? Dengan ini terbukti mustahil kebarangkalian yang ketiga ini. Jadi bila mustahil, yang tinggal apa? Yang tinggal hanya satu saja. Tuhan itu mestilah esa, mestilah satu. Bila kita masuk perbahasan tentang wahdaniyah di sini, ini kita baru bahas satu daripada 6 bahagian perbahasan wahdaniyah. Dalam wahdaniyah ada 6 perbahasan semuanya. Asalnya ada pada 3. Wahdaniyatun fil dzat, wahdaniyatun fis sifat, wahdaniyatun fil af'al. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyah pada zat, ada wahdaniyah yang disebut kam muttasil, ada yang disebut sebagai kam munfasil. Ini masuk pula perbahasan maqulat. Maqulat ini apa? Maqulat ini bahasa mudahnya adalah ciri-ciri yang paling umum yang ada pada makhluk. Jadi yang kita bincangkan dalam maqulat itu adalah ciri pada makhluk, bukan pada khaliq. Yang kita bincangkan dalam maqulat, ciri-ciri yang paling umum. Kalaulah dikumpulkan semua makhluk ini, maka nanti kita akan dapat 10 ciri-ciri yang paling umum bagi makhluk. Antaranya adalah al-kam. Al-kam itu bahasa Arab kita sebut kam dalam bahasa Arab. Kam umruka, berapa umurmu? Kam thamanu hadzal mata', berapa harga barang ini, kita kata. Okey. Al-kam tu apa? Bahasa sekarang kita pakai kuantiti. Kuantiti itu kam. Jadi bila sebut kuantiti, dia akan ada 1, 2, 3, itu kuantiti dia. Okey. Dalam perbahasan wahdaniyah kita menafikan kuantiti. Maksudnya apa? Syekh English Al-Maliki menyebut dalam kitabnya, satu pun termasuk dalam kuantiti juga, dalam kam. Tapi satu tak dinafikan. Kalau dinafikan satu, maka takkan ada Tuhan, tak wujud Tuhan. Yang dinafikan adalah 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang tu yang dinafikan dalam kam ini, dalam kuantiti ini. Dia dinafikan Tuhan tu ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Itu yang ternafi.
Baik, ini 6 perbahasan yang ada dalam perbahasan wahdaniyah, Esa Allah Ta'ala. Yang pertama, wahdaniyah fi dzat, Esa pada zat Allah Ta'ala. Wahdaniyah fi sifat, Esa pada sifat. Wahdaniyah fil af'al, Esa pada af'al, perbuatan. Wahdaniyah maksudnya satu saja, tak ada dua. Tak ada dua pada zat, tak ada dua pada sifat, dan tak ada dua pada, tak berbilang pada zat, pada sifat, dan juga pada af'al. Okey. Tak berbilang pada zat ada dua perbahasannya, kam muttasil, kam munfasil. Sifat pun dua, kam muttasil, munfasil. Af'al pun dua juga, kam muttasil dan munfasil. Kita dah faham makna kam, iaitu kuantiti. 1, 2, 3 itu kuantiti. Dan kita dah sebut yang dinafikan, kam yang dinafikan di sini dua ataupun lebih, bukan dinafikan satu. Kalau nafi satu maksudnya ternafi semua lah, tak ada langsung. 2, 3, 4 itu yang dinafikan, berbilang itu yang dinafikan. Apa makna muttasil dengan munfasil pula? Muttasil maksudnya bersambung, munfasil maksudnya bercerai. Ada kuantiti yang bersambung, maksudnya macam mana? Dia melekat sekali. Contohnya apa? Contohnya sel yang ada dalam tubuh badan kita. Sel yang ada dalam tubuh badan kita ada banyak sel. Yang ni sel yang duduk sekali, melekat sekali. Yang ni disebut sebagai muttasil, yang bersambung. Yang munfasil, ini sel badan saya. Amirul, dia ada pula sel badan dia. Yang ni munfasil, yang bercerai. Kerana tak duduk sekali, tak melekat sekali. Ini yang melekat sekali. Kalau diandaikan jauhar fard ada di sini dan ada di sini satu, maka yang ni kam disebut sebagai kam yang munfasil, yang bercerai. Kalau jauhar fard tersebut duduk sebelah menyebelah sekali, maka itu disebut sebagai kam muttasil, yang bersambung. Ittisal bersambung, infisal bercerai. Okey. Jadi makna kam muttasil itu maksudnya apa? Maksudnya zat itu terbina daripada unit-unit yang membentuk jirim-jirim yang membentuk jisim. Daripada jirim-jirim bentuk jisim. Jadi macam kita ni. Itu ternafi pada Allah Ta'ala. Ayyakuna murakkaban. Itu maksudnya. Ay murakkaban minal ajram. Okey, ini yang ternafi. Dinafikan kam muttasil di sini, kita menafikan zat Tuhan itu tersusun daripada jirim-jirim. Jadi jisim macam kita, macam makhluk. Itu ternafi. Maksudnya Tuhan tu bukanlah jenis jirim sampaikan tersusun jadi jisim macam kita. Jadi jisim macam meja, macam kayu, macam alam, macam makhluk. Tak macam tu. Habis tu kalaulah Tuhan itu tak tersusun daripada jirim-jirim, adakah Tuhan tu macam jauhar fard? Satu macam tu saja? Yang tu pun mustahil, kerana ni dah dinafikan dalam mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Berbeza Allah Ta'ala dengan yang baharu. Jirim baharu, maka Tuhan tak sama macam jirim. Dan satu lagi, kalaulah seseorang tu mengatakan Tuhannya tak tersusun daripada jauhar-jauhar, tak tersusun daripada jirim, Tuhannya tu macam jauhar fard, macam satu unit yang kecil, maka Tuhan dia tu lebih kecil daripada diri dia. Itu menunjukkan penghinaan. Jelas-jelas kufur kalau tersebut. Jadi Tuhan itu tak sama macam makhluk, dan dirinya bukanlah terbina daripada unit-unit jirim-jirim yang membentuk jisim, membentuk tubuh, membentuk objek fizikal macam makhluk. Ini yang dinafikan pada kam muttasil, kuantiti yang bersambung. Kuantiti yang bercerai maksudnya ada dua Tuhan. Ayyakuna lahu mithlun. Ada yang seumpama dengan dia. Ada zat yang lain yang serupa macam Tuhan tu juga. Macam kalau saya ada kembang contohnya, itu mustahil bagi Allah Ta'ala pun mustahil. Walaupun dikatakan Tuhan tersebut sama macam dia, maksudnya zatnya zat Tuhan, sifatnya sifat Tuhan, itu mustahil. Kenapa mustahil? Melalui kaedah yang kita buktikan tadi. Kalaulah ada dua Tuhan, maka kedua-duanya kena ada sifat ketuhanan, qudrah dan iradah yang mutlaqah. Kalau dua-duanya ada qudrah dan iradah, kehendak dan kuasa yang mutlak, maka boleh untuk mereka saling bercanggah. Mustahil mereka saling bercanggah. Begitu juga mereka tak boleh sepakat kerana bawa kepada kelemahan, maka waktu itu wajib Tuhan itu esa pada zatnya. Pada sifat pun sama juga. Kam muttasil maksudnya apa? Yakuna lahu sifatani min jinsin wahid. Ada pada zat Allah Ta'ala itu dua sifat daripada jenis yang sama, dua qudrah, dua iradah, dua ataupun lebih, dua qudrah, tiga qudrah, empat qudrah.
2 iradah, 4 iradah, 5 iradah dan seterusnya. Itu pun mustahil juga. Kenapa? Kalaulah zat yang satu ada padanya 2 qudrah, bila nak mewujudkan makhluk, nak mewujudkan Zaid, guna qudrah ni ataupun qudrah yang ni. Kalaulah digunakan qudrah yang pertama, berarti qudrah yang kedua tak digunakan. Macam mana qudrah yang kedua tak digunakan, sedangkan qudrah itu adalah sifat yang ta'alluqnya dengan semua perkara yang mungkin. Qudrah itu tugasnya kena pada semua makhluk. Zaid ni makhluk, maka qudrah patut kena juga. Jadi kalau pakai yang pertama, tak boleh pakai yang kedua. Kalau pakai yang kedua, tak boleh pakai yang pertama. Tak boleh guna dua-dua sekali untuk buat benda yang satu. Satu illah, hanya satu ma'lulnya, tak boleh. 2 illah bagi satu ma'lul, itu tak boleh. Okey. Jadi mustahil ada 2 qudrah pada satu zat. Qudrah adalah sifat. Al-hukmu ala syai'in hukmun ala mithlih. Hukum bagi suatu perkara, hukum bagi yang sama dengannya. Qudrah sifat, iradah pun sifat, ilmu pun sifat, hayah pun sifat, semua sifat. Maka yang lain pun tak boleh untuk jadi 2 ataupun lebih bagi sifat Allah Ta'ala pada satu zat. Kan munfasil, maksudnya apa? Ayyakuna li ghairihi sifatun mithlu sifatih. Ada bagi yang selain Allah Ta'ala sifat yang sama macam sifat Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala ada qudrah, tiba-tiba ada juga orang yang ada juga qudrah yang sama macam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada ilmu, ada orang lain yang ada ilmu yang sama macam ilmu Allah Ta'ala. Mustahil. Walaupun kita ada qudrah, kita ada kuasa, kita ada ilmu, kita ada kehendak, tapi kehendak kita tak sama dengan Allah Ta'ala. Kehendak kita, ilmu kita, kuasa kita terbatas. Kehendak ilmu Allah Ta'ala tak terbatas. Kehendak kita ada permulaan dengan bermulanya diri kita. Kehendak ilmu Allah Ta'ala tak ada permulaan, sentiasa sedia ada. Okey. Kemudian pada af'al, pada perbuatan, kam muttasil, kam munfasil pada perbuatan. Kam muttasil pada perbuatan, maksudnya perbuatan yang satu. Apa perbuatan Allah Ta'ala? Perbuatan Allah Ta'ala mewujudkan makhluk ataupun meniadakan makhluk. Perbuatan yang satu dijadikan oleh 2 perkara. Satu, Allah Ta'ala yang jadikan, kemudian ada orang lain yang jadikan. Menjadikan perkara yang sama. Maksudnya apa? Contohnya, diri Zaid dijadikan oleh Allah Ta'ala dan dijadikan oleh selain Allah Ta'ala dalam masa yang sama. Itu mustahil. Ini kam muttasil, berkumpul pada satu makhluk. Kam munfasil, Allah Ta'ala boleh menjadikan makhluk, ada yang lain pun boleh menjadikan makhluk. Itu pun mustahil juga. Itu pun tak boleh berlaku. Jadi ini yang disebut di sini, semua ni mustahil bagi Allah Ta'ala. Semua ni mustahil. Ini yang terkandung dalam wahdaniyah. Esa Allah Ta'ala, tak berbilang Allah Ta'ala, tak berbilang pada zat, pada sifat dan juga pada af'al, pada perbuatan. Baik, itu berkenaan dengan sifat wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Muka surat 53, dalil naqli dalam akidah. Kita dah habis bincangkan yang dalil aqli. Apa saja sifat-sifat yang perlu berhujah dengan dalil aqli, kita dah bincangkan semuanya. Sekarang yang perlu berhujah dengan dalil naqli, dalil syar'i, Al-Quran dan juga hadis. Setelah sempurna bukti-bukti akal yang mengesahkan kewujudan mukjizat, sekarang telah terbuktilah kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah buktikan mukjizat ni benar, apa yang buktikannya? Dalil akal yang mengatakan bila ada mukjizat maka Tuhan tu wujud, Tuhan tu berkuasa, berkehendak, berilmu, hidup. Dan sifat-sifat salbiah yang kita sebut tadi. Bila sah mukjizat, sah kebenaran Rasul. Bila sah kebenaran Rasul, sah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sah syariat, pada ketika ini kita boleh menetapkan semua hal-hal akidah yang berbaki yang lain, semuanya kita boleh pakai dalil naqal, dalil daripada syarak.
Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Wahrani berkata, Al-Hawari berkata, dalil Allah bersifat dengan sifat mendengar, melihat dan berkata-kata adalah Quran, sunnah serta ijma' para nabi dan ijma' umat Islam secara umumnya bahwasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha mendengar, maha melihat dan maha berkata-kata. Kita dah baca dah matan tersebut. Inilah manhaj yang dipersetujui oleh Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi pun menyebut hal yang sama. Beliau berkata dalam matan Ummul Barahin, beliau menyebut ketiga-tiga sifat ini tak kala mana penunjukan mukjizat kepada kebenaran Rasul tidak bergantung kepadanya, maka boleh bersandar kepada Rasul dalam hal mengetahui kewujudan Allah sifat dengan ketiga-tiga. Maksudnya bila kita ketahui mukjizat, pengesahan mukjizat tak bergantung kepada sama' basar dan kalam, boleh sahkan mukjizat, maka itu sah syariat. Maka sekarang sama' basar dan kalam kita boleh buktikan dengan nas syar'i, dengan dalil syar'i. Dalil syar'i dalam masalah ini lebih kuat berbanding dalil akal. Kerana itulah kami memulakan perbahasan sifat-sifat ini dengan menyatakan dalil syar'i dalam matan asal akidah, iaitu Ummul Barahin. Ini disebut dalam syarah Ummul Barahin, syarh Ummul Barahin yang dikarang oleh Al-Imam As-Sanusi. Itu dah habis perbahasan bila nak pakai dalil akal dan bila nak pakai dalil naql. Sekarang kita masuk teori ahwal yang kita terangkan tadi. Ni tak susah adalah yang malam ni, sebab kita dah baca dah petang tadi. Dalam senarai 20 sifat Allah yang wajib diketahui, dalam senarai 20 sifat Allah yang wajib diketahui secara syarak, terdapat 7 sifat yang perlu penerangan lanjut bagi menghilangkan kekeliruan orang yang ingin mengenal sifat Allah Ta'ala berdasarkan manhaj Imam Sanusi. Sifat-sifat ini mungkin disangkakan serupa dengan 7 sifat yang disebutkan sebelumnya, tapi pada hakikatnya ia berbeza. Sifat ini adalah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Untuk memahami sifat ini, kita mestilah terlebih dahulu memahami pembahagian perkara yang diketahui oleh akal, yang kita sebut tadi, ma'qulat. Macam mana ma'qulat? Ada yang bahagi kepada 2, mawjudat dan ma'dumat. Ada yang bahagi kepada 3, ada mawjudat, ada ma'dumat, ada ahwal. Perkara yang dapat diketahui oleh akal seseorang boleh dibahagikan kepada 2 kategori. Ini mazhab yang pertama. Perkara yang diketahui tersebut adalah perkara yang wujud. Contohnya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi wujud. Sifat amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu itu wujud, ada pada Nabi. Atau perkara tersebut adalah perkara yang tak wujud, seperti kembar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada kembar, itu tak wujud. Sifat amanah bagi kembar tersebut tak ada, dirinya tak ada, sifatnya pun tak ada. Ini adalah bentuk kategori yang masyhur diketahui oleh orang awam. Ini yang biasa kita tahu. Ada 2, sama ada perkara tersebut wujud ataupun tak wujud. Dan banyak digunakan pakai oleh ahli kalam, khususnya golongan Asy'ariyah yang terkemudian, Imam Al-Mukhtarah Al-Misri dan ulama yang datang sebelahnya. Namun sebahagian ulama ilmu kalam seperti Imam Baqillani, Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali, mereka berpendapat bahawa terdapat 3 kategori perkara yang diketahui oleh seseorang. Bagi mereka ada 3 kategori. Yang pertama perkara yang wujud, yang kedua yang tidak wujud, dan yang ketiga pula adalah perkara yang tidak wujud. Dia tu nak kata wujud tidak, nak kata tak wujud juga, kerana ciri wujud itu tak ada padanya, ciri tak wujud pun tak ada padanya. Kategori ini mengumpulkan perkara-perkara seperti larian, kita sebut dah tadi. Kita tak boleh mengatakan bahawa larian adalah perkara yang wujud, kerana pada realitinya yang ada hanyalah kaki dan pergerakan yang laju yang ada pada kaki. Kaki adalah zat, manakala pergerakan yang laju ada pada kaki tersebut adalah sifat bagi zat tersebut. Kedua perkara ini dapat dilihat dan wujud. Ketika seseorang berlari, kita mendapati hanya ada 2 perkara ini saja. Ini ikut mazhab yang pertama. Tidak ada perkara yang lain. Namun kita dapat memahami suatu perkara daripada penyifatan gerakan yang laju pada kaki. Bila ada sifat gerakan yang laju itu pada kaki, kita dapat faham satu perkara. Perkara ini disebut sebagai lari. Kefahaman yang kita dapat dari adanya sifat gerakan yang laju pada kaki tersebut, adanya sifat itu pada zat, inilah yang dinamakan sebagai hal ataupun ahwal di sisi ahli kalam. Ini adalah kategori yang ketiga daripada ma'qulat tersebut. Ahwal ini juga disebut sebagai ahkam, ahkam thabitah. Ahwal ini juga disebut ahkam thabitah.
Ulama kalam di tanah Melayu membezakan kategori pertama iaitu perkara yang wujud dengan kategori yang ketiga iaitu ahwal. Mereka membezakan dengan menyebut lafaz ada bagi perkara yang wujud. Yang wujud mereka sebut ada. Kalau yang hal, dia bukan masuk dalam kategori wujud, masuk dalam kategori hal, disebut dengan lafaz sungguh. Contohnya kaki dan gerakan laju itu ada, larian itu sungguh. Itu dari satu segi dengan melihat kepada pembahagian makkulat tersebut. Kalau kita melihat kepada bahasa Arab sendiri pun kita dapat melihat bahasa Arab mendukung mazhab yang berpegang dengan ahwal. Boleh kita katakan kalaulah kita lihat dari kacamata bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Sunnah, atau kita boleh sebut sebagai bahasa syariat, kita dapati terdapat 3 bentuk ungkapan. Yang pertama, kalau kita sebut Allah, Allah itu adalah lafaz ungkapan bagi zat. Al-ilmu itu adalah lafaz ungkapan bagi sifat. Alim itu adalah lafaz ungkapan bagi zat yang ada padanya sifat ilmu. Allah lafaz bagi zat. Qudrah lafaz bagi sifat. Qadir lafaz bagi zat yang ada padanya sifat qudrah. Ungkapan yang pertama Allah atau zat menunjukkan kepada zat Allah Ta'ala yang wujud. Manakala yang kedua qudrah menunjukkan kepada sifatnya yang juga wujud. Yang ketiga pula iaitu qadir ataupun al-qadir, itu menunjukkan kepada makna yang difahami daripada kita menisbahkan, kita menyifatkan zat Allah Ta'ala dengan sifat qudrah, yang mana ia merupakan hal ataupun ahwal di sisi sebahagian ulama kalam. Jadi makna kaunuhu qadiran ataupun makna al-qadir itu adalah zatun muttasifatun bil qudrah, zat yang bersifat dengan qudrah. Jadi di sini ada 3 ungkapan, ada Allah, ada al-ilmu, ada alim, dan ada 3 makna. Allah zatun mawjudah, al-ilmu sifatun mawjudah. Allah zat yang wujud, ilmu sifat yang wujud, alimun zatun muttasifatun bil ilmi, zat yang bersifat dengan ilmu. Ada 3 ungkapan dan ada 3 makna. Itu di sisi ulama yang pegang dengan mazhab ahwal. Kalau ulama yang mengatakan tak ada ahwal, mereka kata di sini ada 3 ungkapan tetapi hanya ada 2 makna. Allah zat yang wujud, ilmu sifat yang wujud, alimun. Alimun tu apa? Alimun tu akhirnya kembali kepada zat tadi yang wujud dan juga sifat yang wujud. Tak ada yang lebih daripada itu. Mereka tak melihat kepada qiyamus sifah tersebut. Oleh itu di sini terdapat 3 bentuk ungkapan dan terdapat 3 makna. Ulama yang berpegang dengan pembahagian yang pertama yang mengatakan bahawasanya ada 2 saja, sama ada dia wujud ataupun tak wujud, mereka berpendapat bahawasanya di sini ada 3 ungkapan tapi hanya ada 2 makna. Kerana secara realitinya hanya ada zat dan sifat. Bagi mereka yang realitinya hanya ada zat dan sifat. Itu saja yang ada. Yang penyifatan sifat itu mereka tak tengok hal tersebut. Bagi mereka penyifatan sifat itu hanya difahami dalam akal saja, amrun yang tibari saja. Ungkapan yang terakhir pula hanyalah ungkapan yang digunakan untuk menceritakan tentang zat dengan mengambil kira makna yang ada pada zat tersebut, iaitu sifat yang ada pada zat. Ini yang disebut oleh Imam Syarafuddin Ibn Tilimsani. Dia menyebut dalam syarah Luma'il Adillah, "I'lam, ketahuilah olehmu annal mutakallimina ala qismain." Ahli kalam itu terbahagi kepada 2 golongan, 2 kumpulan. Minhum may yuthbitul ahwal, dari kalangan mereka ada yang menetapkan ahwal, yang mengithbat ahwal, yang menerima ahwal. Wa minhum may yanfiha, dan ada dari kalangan mereka yang menafikan ahwal. Wa may yuthbitul ahwala kal qadi. Bila disebut al-qadi dalam kitab-kitab akidah, maksudnya al-Imam Abu Bakar al-Baqillani. Itu bila disebut al-qadi dalam kitab akidah. Wal imam, bila disebut al-imam dalam kitab akidah, maksudnya Imamul Haramain al-Juwaini. Kal qadi wal imami fa ibaratuhu ay yaqula. Golongan yang menerima ahwal, yang mengithbat ahwal, mereka akan mengatakan al-bari ta'ala hayyun bihayatin. Mereka sebut macam tu. Allah Ta'ala itu bersifat dengan hidup, ataupun Allah Ta'ala itu hidup dengan sifat hidup. Alim, berilmu dengan sifat ilmu. Murid, berkehendak dengan sifat iradah. Qadir, berkuasa dengan sifat kuasa.
Mutakallim berkata-kata dengan perkata. Sami'un bisam'in, basirun bibasarin, macam tu. Wal ma'niyu bis-sam'i wal basari nafsul idrak. Lal hassatu. Ini yang ni istitrad. Tak ada masalah kalau tak diterjemahkan pun. Ada terjemahan di belakang, boleh tengok. Fayuthbituna dhatan mawjudatan wa sifatin mawjudatan. Maka golongan ini yang menerima ahwal, yang mengisbat ahwal, mereka menetapkan, mereka isbat di situ ada zat yang wujud dan ada sifat-sifat yang wujud. Wahia nafsul ilmi wal qudrati wal iradah. Sifat yang wujud itu adalah ilmu, qudrah, iradah itu. Dan mereka juga menetapkan ahwalan thabitah, ada hal yang sungguh. Ahwalan thabitah bidzat, hal yang sungguh yang tetap pada zat. Bi'tibari, di sini tempat utama dia. Bi'tibari qiyami hadhihi as-sifati biha. Macam mana mereka boleh mengatakan ada ahwal? Mereka mengatakan ahwal ini adalah qiyamus sifati bidzat. Melekatnya sifat pada zat, adanya sifat pada zat, ataupun kita sebut penyifatan sifat itu, bagi dia itu satu makna yang lain. Ada zat, ada sifat, ada penyifatan sifat pada zat. Jadi ada tiga perkara. Zat jelas wujud, sifat jelas wujud, penyifatan sifat pada zat, yang tu bagi dia hal. Sebab penyifatan sifat itu nak nafi tak boleh. Nak kata ada, yang ada kita nampak zat dengan sifat saja. Jadi masuk dalam hal. Warna contohnya, kulit kita warna koko, kita berwarna koko. Warna koko itu sifat ma'ni, sifat makna, warna koko. Diri kita itu zat, diri kita berwarna koko. Kulit kita itu zat, kulit kita berwarna koko. Berwarna koko itu adalah qiyamus sifah, penyifatan warna koko pada zat. Penyifatan tersebut apa dia? Cuba tengok yang ada dekat diri kita apa? Yang kita nampak zat dan juga warna. Jadi yang kita nampak adalah zat dan juga sifat. Penyifatan tu kita tak nampak. Boleh tak untuk kita nafi? Tak boleh nafi. Bila tak boleh nafi, tak masuk dalam perkara yang tak wujud. Boleh tak tengok? Tak boleh tengok. Sebab yang nampak zat dengan sifatnya saja. Nampak kulit dan juga warna saja. Jadi tak boleh nak kata ada. Dalam ada pun tak masuk, dalam tak ada pun tak masuk. Maka dia jadi hal. Kulit kita berwarna koko, itu masuk dalam hal. Warna koko itu sifat ma'ani, itu wujud. Kulit yang tu zat, yang tu wujud. Jadi mereka melihat macam tu dalam masalah ni. Ilmu itu sifat, Allah itu zat, dua-duanya wujud. Al-Alim, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang berilmu. Yang tu penyifatan sifat itu masuk dalam hal. Jadi ada tiga makna. Sebab tu mereka ulang, sebab tu mereka sebut al-ilmu wal qudratu wal iradatu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalam wa kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kerana maknanya berbeza. Ada sebahagian lagi kata tak, maknanya sama. Kerana apa? Pada hakikatnya yang ada adalah warna koko dan juga kulit, itu je yang ada. Penyifatan yang tu yang i'tibarul zihn, akal kita yang mengambil kira perkara tersebut, akal kita yang i'tibar hal tersebut. Jadi fil kharij, pada hakikat, pada realiti, benda tu tak ada. Akal kita saja yang faham benda tersebut. Ini pendapat ulama yang mengatakan yang ada itu sama ada benda yang kita faham, makhulat itu sama ada dia wujud ataupun tak wujud saja. Jadi mereka bila sebut sifat Allah Ta'ala, mereka sebut qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama' basar, kalam. Mereka tak sebut dah kaunuhu tak disebut dah. Adakah bererti mereka menafikan sifat Allah Ta'ala? Tidak juga. Lianna ma'alahuma wahid, kerana mereka kedua-dua mazhab sampai kepada tujuan yang sama. Apa dia? Tujuannya bila disebut Allah Ta'ala ada padanya ilmu sahaja, tanpa kita sebut berilmu, ataupun yang menyebut Allah Ta'ala berilmu. Kedua-duanya beriman tak bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui semua perkara? Kedua-duanya beriman. Kedua-duanya beriman tak bahawasanya Allah Ta'ala yang berkuasa menjadikan segala perkara? Kedua-duanya beriman. Kedua-duanya beriman tak bahawasanya Allah Ta'ala yang boleh berkehendak apa yang dia kehendaki? Kedua-dua golongan beriman. Jadi ma'aluhuma wahid, mereka sampai kepada tujuan yang sama. Cuma dalam nak meletak kategori, adakah ni dah dikira sifat ataupun tak dikira sifat lagi? Penyifatan sifat itu adakah dikira suatu sifat ataupun tak dikira sifat? Itu saja. Tapi dari segi thamarah, dari segi hasilnya, kedua-duanya beriman. Jadi khilaf ini tak membawa kepada kufur atau bid'ah, tak bawa. Okey.
وأحوالا ثابتة بالذات باعتبار قيام هذه الصفات بها وهو معقول الاتصاف. Di situ معقول الاتصاف, kita faham akan penyifatan tersebut. ويعبرون عن تلك الحال بالعالمية والقادرية, ada juga yang sebut macam tu, ada yang sebut kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, ada yang sebut al-alimiyah, al-qadiriyah, al-muridiyah. ولا يصفون هذه الحالة بالوجود بل بمحض الثبوت. Mereka tak mengatakan hal ini ada, tapi mereka mengatakan hal ini sungguh. Mereka hanya sebut hal ini sungguh, mahdith thubut, tetap. ومن ينفي الأحوال فعبارته أن يقول عالم وله علم. Kenapa macam tu? Apa bezanya dengan yang ungkapan pertama? Cuba tengok, yang atas tadi disebut macam mana? Alimun bi'ilmin, Allah Ta'ala berilmu dengan ilmunya. Allah Ta'ala berilmu dengan sifat ilmu. Maksudnya apa? Sifat ilmu yang ada pada zat lazim daripada ada sifat ilmu pada zat. Kita sebut zat tersebut zat yang berilmu. Kuasa, kita faham sifat kuasa. Sifat kuasa ada pada diri kita, sifat kuasa ada pada diri Ali, maka Ali berkuasa. Jadi berkuasa itu lazim daripada adanya ilmu, lazim daripada adanya kuasa. Berilmu lazim daripada adanya ilmu. Letak ba di sini untuk tunjuk makna luzum tersebut, makna istilzam tersebut. Alimun bi'ilmin, qadirun biqudratin, macam tu. Tetapi kalau yang tak menerima ahwal, mereka tak menyebut bahawasanya lazim daripada adanya qudrah ada qadiriyah, lazim daripada ada ilmu ada alimiyah. Mereka tak mengatakan lazim daripada ada ilmu ada berilmu, sebab berilmu itu bukanlah perkara yang ada. Maksudnya dia jadi pening sebab kita bahasa kita tak cukup. Ada di sini bukan dengan kita masuk kategori ada yang wujud tadi. Maknanya mereka tak menerima berilmu itu sebagai perkara yang sungguh, tak menerima berilmu itu sebagai suatu sifat. Jadi maka sebut apa? Alimun, Allah Ta'ala berilmu, walahu ilmun, ada baginya ilmu. Alimun maksudnya apa? Di sisi mereka berilmu itu maksudnya zat dan ilmu, itu yang maksudnya. Bagi kita berilmu itu maksudnya apa? Penyifatan ilmu pada zat Allah Ta'ala. Bagi mereka berilmu maksudnya apa? Zat dan ilmu, melihat zat dan ilmu, macam tu saja pada akal. Bagi kita, kalau kita sebut berilmu maksudnya apa? Penyifatan ilmu pada zat itu ada, sungguh pada kharij. Bukan ada lah, tak masuk dalam wujud, sungguh pada kharij. Okay. Qadirun wa lahu qudrah wa kadzalika baqiyatus sifat. Wa yufassiru kaunahu aliman bi nafsi ikhtisasihi bil ilmi. Wa laysa fil ma'quli mawjudun wa la thabitun min kharijin siwa nafsi adh-dhati was sifat. Mereka menafsirkan bila sebut kaunuhu aliman, nafsu binafsi ikhtisas dzati bil ilmi, pengkhususan zat tersebut dengan ilmu. Maksudnya zat dan ilmu, macam tu. Zat dan qudrah, zat dan iradah, macam tu saja bagi mereka. Tak ada penyifatan, itu bukanlah benda yang sungguh fil kharij bagi mereka. Walaysa fil ma'qul, bila kita faham dalam akal, tak ada melainkan mawjud, mawjud ataupun ma'dum saja. Wala thabitun min kharijin, tak ada benda yang sungguh pada kharij itu, siwa nafsi dzati was sifat, melainkan zat tersebut dan sifat sahaja. Wa yanfil ahwal, mereka menafikan ahwal. Fa in 'abbara 'anil mawsufi qala dzatun, wa in 'abbara 'anil ma'na qala 'ilmun wa qudratun, wa in 'abbara 'anil dzati bi'tibaril ma'na qala 'alimun wa qadirun. Maksudnya apa? Bila mereka menyebut alim, mereka nak menggunakan lafaz yang pendek untuk makna yang banyak. Maksudnya apa? Mereka nak sebut dzatun wa ilmun, mereka sebut alimun. Dzatun wa qudratun, mereka sebut qadirun. Tetapi bagi kita, bila kita sebut alimun mengikut mazhab yang pegang dengan ahwal, kita sebut dzatun muttasifun bil ilmi, qadirun dzatun muttasifun bil ilmi. Jadi ma'qulul ittisaf itu ada. Penyifatan itu kita, bagi kita adalah perkara yang sungguh. Fal ma'qulu ithnan wal ibaratu thalatha. Yang ni kalau tak faham sekalipun tak bagi mudarat. Yang ni tak faham sekalipun tak bagi mudarat. Masuk hal tak hal ini dah masuk dalam furu'ul usul. Jadi usul itu ada dua, ada usulul usul, ada furu'ul usul. Macam furu' itu juga ada dua. Ada usulul furu', ada furu'ul furu'. Jadi masalah usul pun boleh terbahagi pada dua. Ada usulul usul, masalah usul yang memang usul itu tak boleh khilaf.
antara umat Islam. Apa dia? Rukun iman tu. Yang tu tak boleh khilaf. Ada furu'ul usul. Furu'ul usul macam mana? Masalah wujud. Wujud ni adakah nafsu dzat ataupun zaidatun 'anil dzat? Adakah wujud ni sifat yang lain yang bukan diri zat ataupun dia diri zat? Adakah ahwal ni ada ataupun tak ada? Ini dah masuk dalam furu'ul usul. Jadi khilaf dalam masalah ini tak bawa kepada kekufuran. Boleh tengok muka surat 61 tu, rajah yang kita sebut sebelum ni. Tengok. Kemudian tengok pada 62, ini dah dibahagikan mengikut kategorinya. Yang pertama kotak yang atas tu, kotak putus-putus tu 62. Yang pertama sifat yang wajib dibuktikan dengan akal untuk mengesahkan kewujudan mukjizat. Berapa sifat? Yang pertama wujud, kemudian qudrah, iradah, ilmu, hayah. Wujud di bawahnya ada qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuh bi nafsi. Qudrah, iradah, ilmu, sifat yang menjadi syarat sah bersifat dengan 3 sifat di atas adalah hayah. Maksudnya kalau ada qudrah, iradah, ilmu, pasti syaratnya dah ada, iaitu hayah. Kemudian sifat yang boleh dibuktikan dengan dalil akal ataupun naqal, iaitu wahdaniyah. Kemudian sifat yang boleh dibuktikan dengan dalil naqal, iaitu sama', basar dan juga kalam. Berdasarkan penerangan yang telah lalu, dapat disimpulkan di sini bahawa hukum akal adalah usul dalam pensyariatan akidah. Manakala hukum naqal, hukum syar'i pula adalah furu' yang terbina di atas usul itu tadi. Kerana apa? Kerana hukum akal itu digunakan untuk sah mukjizat. Sah mukjizat, sah rasul, sah wahyu. Jadi wahyu itu terbina di atas usul itu tadi, terbina di atas hukum akal. Kerana selagi mana mukjizat tak disahkan dengan dalil akal, selagi itulah pensyariatan akidah dan keimanan tidak boleh terbukti benar. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Alauddin Muhammad bin Muhammad Al-Bukhari Al-Hanafi dalam kitab beliau Muljimatul Mujassimah. Beliau menjelaskan ketika menjelaskan kebergantungan kesahihan akidah kepada hukum akal. Namun harus dijelaskan di sini bahawa penetapan kebenaran syariat, itsbatus syar'i sahaja yang memerlukan hujah aqliyah, manakala kewujudan syariat itu sendiri, thubutus syar'i tak berhajat kepada hujah aqliyah. Ini masuk perbahasan yang lain pula. Ada 2 perkara di sini. Yang pertama itsbatus syar'i, yang kedua thubutus syar'i. Sabitnya syarak, sabitnya syariat dan juga itsbatus syara', menetapkan syariat tersebut, mengesahkan syariat. Jadi ada 2 perkara. Syariat itu nak wujud tak perlu kepada hukum akal. Kenapa? Syariat wujud macam mana? Syariat wujud bila Allah Ta'ala utuskan Rasul. Allah Ta'ala utuskan Rasul, bagi wahyu, maka ada syariat. Tak bergantung pada hukum akal, dah ada syariat. Tetapi kita nak tahu syariat itu betul ataupun tidak, yang tu bergantung pada hukum akal. Sebab apa? Kita nak tahu syariat itu betul ataupun tidak, kita kena tahu betul ataupun tidak Rasul. Nak tahu betul ataupun tidak Rasul, kena tahu betul ataupun tidak mukjizatnya. Kerana tu ulama membincangkan masalah amrun khariqun lil adah, benda yang mencarikan adat. Adakah dia mukjizat, ataupun dia sihir, ataupun dia karamat, ataupun dia istidraj, ataupun dia ma'unah. Untuk mengetahui perkara ni, nak mengenal mukjizat. Okey. Jadi nak mengenal mukjizat, nak itsbatu syar'i, kita nak tetapkan bahawasanya ini adalah syariat yang sahih. Itu perlu pada dalil akal. Tapi Allah Ta'ala menurunkan syariat yang itu tak perlu pada hujah akal apa. Tak perlu. Perkara itu perkara yang harus pada akal. Allah Ta'ala turunkan macam tu saja. Untuk kita nak tahu syariat, kita perlu pada hujah akal. Dengan arti kata lain, akal tidak menghukum wajib adanya syariat di atas muka bumi. Ini maksud yang lebih jelas. Akal tak kata wajib ada syariat, seperti mana yang disebut oleh golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata wajib diutuskan Rasul, wajib kena ada syariat. Akal kata tak. Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha' wa yahkum ma yurid. Boleh saja kalau Allah Ta'ala jadikan makhluk dan tinggal mereka macam tu saja, tak ada masalah. Tapi atas dasar kepermurahan Allah Ta'ala, rahmatnya, Allah Ta'ala utuskan Rasul. Jadi akal tak mewajibkan diutuskan Rasul. Sebaliknya akal hanya menghukum bahawa syariat boleh ada dan boleh juga tak ada. Jadi syariat itu adalah hal yang harus pada akal. Inilah yang dimaksudkan dengan kewujudan syariat itu, thubutus syar'i, tak berhajat kepada hujah akal. Namun bila mana wujudnya syariat, akal wajib mengesahkan kebenaran syariat tersebut. Bila ada syariat, bila ada yang mendakwa kerasulan, ada yang mendakwa kenabian, ada yang mendakwa bawa syariat, waktu itu kita perlu menggunakan hujah akal untuk tahu betul tak syariatnya.
Inilah yang dimaksudkan dengan penetapan kebenaran syariat. Itsbatu syar'i memerlukan hujah aqliyah. Oleh itu syariat boleh ada sekalipun belum dibuktikan secara akal kebenarannya. Walaupun orang tak tahu lagi benar ataupun tidak syariat tersebut, boleh Allah Ta'ala jadikan syariat tersebut, boleh Allah Ta'ala utuskan Rasul. Tapi bila diutuskan Rasul, kita nak tahu benar ataupun tidak, kita perlu kepada hujah akal. Inilah intisari kaedah yang disebut oleh Syekh Al-Bukhari Al-Hanafi tadi, itsbatu syar'i mutawaqqifun 'ala al-aqli la thubutuh. Oh bukan, kaedah ni bukan disebut oleh beliau. Kaedah ni difahami daripada kalam beliau, daripada kitab tersebut. Itsbatu syar'i mutawaqqifun 'ala al-aqli la thubutuh. Penetapan kebenaran syariat itu bergantung pada akal. La thubutuh, tapi kewujudan syariat itu tak perlu bergantung pada hujah akal. Dan oleh sebab itulah para ulama memahami ayat-ayat dan sifat-sifat yang secara zahirnya menyerupai makhluk dengan cara mentanzihkan Allah Ta'ala, menyucikan Allah Ta'ala dari sebarang keserupaan dengan makhluk. Ini masuk pula perbahasan ayat mutasyabihat. Sebab kita dah sebut dah tadi, hujah aqliyah ataupun hukum akal itu adalah asal. Bila faham hukum akal, faham mukjizat. Faham mukjizat, terbukti mukjizat benar, sah syariat, sah wahyu. Wahyu yang bawa nas-nas yang menyebut ayat mutasyabihat. Sekarang ayat mutasyabihat mengatakan Tuhan tu sama dengan makhluk. Kalaulah Tuhan sama dengan makhluk, maka hukum makhluk akan ada pada hukum Tuhan, berada di bawah kekuasaan yang lain. Ada permulaan, ada pengakhiran, ada kuantiti, ada saiz, ada besar, ada kecil, ada arah. Semua itu membawa kepada ada yang menentukan kewujudan dia, ada yang menentukan saiznya, ada yang menentukan sifatnya, ada yang menentukan kadarnya. Jadi lemah, jadi makhluk. Kalau jadi makhluk, maka tak boleh berlaku mukjizat. Kalau tak berlaku mukjizat, tak sah mukjizat, tak sah kerasulan. Kalau tak sah kerasulan, tak sah wahyu, tak sah Al-Quran, tak sah nas yang sebut Tuhan sama macam makhluk tadi. Nas-nas yang memberi waham, memberi sangkaan Tuhan tu sama macam makhluk. Jadi kalaulah dia faham nas itu secara zahir, dia akan bawa kepada membatalkan nas itu sendiri. Itu masalah dia sekarang. Oleh sebab itulah para ulama memahami ayat-ayat dan sifat yang secara zahirnya memberi sangkaan Tuhan itu menyerupai makhluk, mereka faham ia dengan cara menyucikan Allah Ta'ala dari sebarang keserupaan dengan makhluk. Kerana tanzih ini, penyucian ini yang disebut dengan istilah at-tanzih ataupun mukhalafatu ta'ala lil hawadith, adalah natijah hukum akal yang mengesahkan kebenaran mukjizat melalui penetapan bahawa Allah yang wajib wujud, yang berkuasa menjadikan mukjizat, tak sama dengan makhluk dari apa-apa sisi dan ciri sekalipun. Maksudnya kita perlu tanzih Allah Ta'ala bila datang ayat mutasyabihat, kerana tanzih tersebut merupakan intisari daripada mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Dan mukhalafatu ta'ala lil hawadith itu kita guna untuk sahkan mukjizat. Kalaulah kita menafikan mukhalafatu ta'ala lil hawadith, kita menafikan Tuhan tu berbeza dengan makhluk, kita mengatakan Tuhan tu bersama dengan makhluk, kita dah merosakkan hukum yang kita guna untuk sahkan mukjizat. Kalau begitu mukjizat rosak, kenabian rosak, kerasulan rosak, wahyu rosak, nas yang sebut yadullah fawqa aydihim pun rosak, nas yang menyebut Ar-Rahman 'ala arsy istawa pun rosak syariat. Kerana itulah dalam ayat mutasyabihat kita perlu tanzih, kerana berpegang dengan kaedah asal yang mengesahkan mukjizat itu tadi. Pendekatan ini diambil oleh para ulama kalam kerana mereka mendahulukan usul, iaitu hukum akal berbanding furu'. Usul perlu letak depan dulu berbanding furu'. Kerana furu' itu terbina di atas usul. Kalaulah kita menafikan usul, maka ternafi furu'. Kita bina bangunan ini di atas asasnya. Yang bawah ni, yang ni asas bagi bangunan. Kalaulah kita nafikan yang bawah ni, maka bangunan akan hancurlah semuanya. Jadi hukum akal tu yang tu base dia, yang jadi asas bagi bangunan kita ni, bangunan syariat kita. Kalau kita nafikan dia, maka akan rosak semua. Dan ni bukan saya kata sendiri, ini disebut sendiri oleh ulama, antaranya oleh Al-Imam Ibn Bazizah At-Tunisi. Beliau menyebut dalam syarahan Al-Irsyad, ta'silun, ini adalah suatu penerangan usul. Qala ulama'una, ulama kita berkata, idza ta'aradatid dalailul aqliyah wadh-dhawahirus syar'iyyah, kalaulah bercanggah antara dalil akal dan juga nas syara' yang secara zahir, zahir nas syara' dengan dalil akal, kalaulah bercanggah, fa imma ay yuqbal al-jami'u, sama ada kita nak terima dua-dua. Dalil akal kata Tuhan tak serupa dengan makhluk, zahir nas syara' kata yadullah fawqa aydihim, kata al-arsyu ar-rahman 'ala al-arsy istawa. Nas syara' kata ada bertempat. Nas syara' zahirnya, bukan nas syara' kata sungguh, secara zahirnya kata bertempat, secara zahirnya kata ada anggota macam makhluk.
Ada sebut ain, ada sebut wajah. Secara zahirnya ada sebut anggota yang macam makhluk. Jadi kalaulah bercanggah antara hukum akal dan juga zahir nas syara', fa imma ay yuqbal al jami'. Ada beberapa kebarangkalian. Yang pertama, boleh jadi kita terima semuanya. Kalau kita terima nas syara', zahir nas syara' dan kita terima dalil akal, maka waktu itu kita yang bercanggah. Dalil akal kita kata Tuhan tak sama macam makhluk. Zahir syara' kita kata Tuhan sama macam makhluk, bercanggah. Sama dan tak sama dalam satu masa. Wa huwa muhalun litanaqudi. Ini mustahil kerana saling bercanggah. Wa imma ay yubtal al jami', ataupun kita menolak semuanya sekali. Dalil akal kita tak terima, nas syara' pun tak terima. Yang ni rosak syariat. Wa huwa muhalun. Lidzalika la yabqa lana ba'da dhalik. Ini pun mustahil. Akan rosak syariat. Lidzalika la yabqa lana ba'da dhalika illa al-imayah wal jahalah. Kerana itulah tak akan berbaki bagi kita kalaulah kita menolak semuanya, tak akan berbaki bagi kita melainkan al-imayah wal jahalah. Hidup dalam kebutaan dan kejahilan. Dah tak berpegang dengan syarak. Syarak dia tolak, akal pun dia tolak. Ataupun yang ketiga, tubtalu dalailul aqli li tashihi dalalati sam'i. Kita tak terima dalil akal yang kata Tuhan tu tak sama macam makhluk, berbeza dengan makhluk, mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Kita tak pegang, yang kita pegang yadullah wa yabqa wajhu. Kita pegang zahir nas syara', mengatakan Tuhan tu sama macam makhluk. Ini kebarangkalian yang ketiga. Jadi yang pertama kata pegang dua-dua, yang tu berlaku percanggahan. Yang kedua tolak dua-dua, yang tu rosak syariat dia. Yang ketiga dia terima dalil syara', dia tolak dalil akal. Wa huwa muhal. Ini pun mustahil. Lianna al-aqla aslu syar'i. Kerana dalil akal itu adalah asal bagi syaraknya. Dalil akal itu yang mengesahkan mukjizat, mengesahkan kerasulan, mengesahkan wahyu. Kalau dia tolak dalil akal, maka tak sah mukjizat, tak sah kerasulan, tak sah wahyu, tak sah nas. Jadi kalau dia tolak dalil akal, rosak syaraknya. Falau abtalna al-asla li tashihi al-far'i lazima ibtalul jihatain. Kalaulah kita membatalkan asal demi untuk mengesahkan fara', maka ketika itu terbatal kedua-duanya dibatalkan. Kita rosakkan base bangunan ni untuk jaga yang atasnya, maka akan rosak semua. Fawajaba tashihu, maka tinggal satu je lagi. Apa dia? Fawajaba tashihu dalailil aqli wa ta'wilu zahir syar'i. Maka yang wajib adalah kita membenarkan dalil akal. Kita kata dalil akal sebut mukhalafatu ta'ala lil hawadith, ini benar. Wa ta'wilu zahir syar'i, dan zahir syara', zahir nas yang menyebut wajah, menyebut yadain, menyebut ulu, itu zahirnya kita takwilkan. Kita kata zahirnya yang memberi mumathalah, zahirnya yang memberi keserupaan dengan makhluk, zahirnya itu tak dapat diterima. Jadi ada makna yang lain yang dikehendaki oleh syarak. Wallahul musta'an. Baik. Cukup semua cantik-cantik. Itu saja insya-Allah untuk malam ni. Esok kita sambung tasawuf dan akidah. Tasawuf dan akidah ni tak banyak dah insya-Allah. 67 sampai 83 lebih kurang. Kemudian kita akan sambung matan dekat mana? Nanti kita akan sambung matan dekat 106 esok insya-Allah. Itu untuk esok insya-Allah. Itu saja untuk malam ni. Yang salah yang silap, kalau ada soalan boleh diajukan, dipersilakan. Yang saya tahu saya jawab, yang tak tahu saya beritahu tak tahu insya-Allah. Baik. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, ada soalan ke? Tak ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, saya serahkan kepada Ustaz Khairul.